Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amal bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin, amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, kemudian ada pula soal di atas hamba musannif, iaitu soal, apakah rupa zon mustaqirrah dan apakah rupa syak padanya pada mustaqirrah ataupun pada hayat mustaqirrah. Jadi kita masuk kalau ikut dalam kitab ni, soalan yang kedua lah. Soalan yang kedua yang mana orang tanya kepada musannif kita, Syekh Abdul Qadir Wangah Wakaf Budiskam. Jadi sebelum ni orang tanya sebab apa ayam tu tak boleh makan. Ayam yang kena tindih, lepas tu kita pergi sembelih, sebab apa haram makan, hak tu dah jawab dah. Jadi kita sedia maklum lah, yang nak boleh makan tu ayam yang sampai ataupun binatang yang sampai kepada sebab yang mematikan. Mestilah kita kena ada zon ataupun kita kena ada yakin kata ayam tu masih lagi hayat mustaqirrah. Lepas tu kita sembelih, barulah boleh makan. Jadi kat sini ni dia nak tanya rupa zon tu lagu mana, rupa syak tu lagu mana. Sebab syak ni tak boleh makan. Bila kita syak, ayam tu kena tindih yang kereta. Bila kena tindih yang kereta, kita main syak, dia ni ada hayat mustaqirrah ke hayat mazbuh ke? Hayat mustaqirrah lagi ke hayat mazbuh dah ke? Bila syak macam tu, kita ambil sembelih, tak boleh makan. Jadi kok mana pun dia kena ada zon ataupun yakin. Jadi macam mana rupa zon, macam mana rupa syak. Jadi tengok sambung hari ni, dia kata apa? Kemudian ada pula soal di atas hamba musannif, iaitu soal tu. Mana soal dia? Apakah rupa zon mustaqirrah? Zon mustaqirrah ni zon hayat mustaqirrah. Mana rupa yang kata zon binatang tu masih lagi hayat mustaqirrah? Dan apakah rupa syak padanya? Syak padanya pada hayat mustaqirrah. Mana rupa syak pada hayat mustaqirrah ni? Maka jawab, ni jawab dari pertanyaan tu. Dia kata apa? Ada pun rupa zon. Rupa zon itu, rupa zon itu zon mana? Zon hayat mustaqirrah tu. Jadi rupa zon hayat mustaqirrah tu seperti, elok dia maka seperti. Jawab bagi adapun. Adapun tu syartiyah.
Jadi jawab dia maka seperti sedikit lukanya luka bagi binatang tu. Nah, luka bagi binatang tu lah. Binatang yang kalau hari tu ni masalah ayam kena tindih, ataupun binatang yang mendapat sebab yang membawa kepada mati ya. Nah, jadi dia ada luka sedikit kat binatang tu. Luka tu jadi dia kata seperti sedikit lukanya luka binatang tu. Sedikit luka tu tidak ni sifat bagi sedikit luka tu. Nah, sifat dia mana? Sedikit luka tu tidak, yakni yang tidak sung. Tidak sung ni tidak patut. Nah, yang tidak sung, yang tidak patut pada ghalib, jadi cepat mati dengan dia ni, dengan luka, dengan sedikit luka tu. Nah, dengan sedikit luka. Jadi dia kata luka hak sedikit tu yang tidak patut pada ghalib, pada kebiasaan, tak patut mana? Tak patut jadi ni oleh jadi cepat mati dengan sedikit luka. Luka tu tak patut sangat lah, pada kebiasaannya tak patutlah dia nak jadi mati, cepat mati. Oleh kata luka terani ni boleh hidup lagi ni, nah boleh pi lagi ni. Maka luka macam tu lah. Nah, tak banyak sangat lah, tapi kalau kita tengok teruk sangat, terborai dah perut, duk lari pun orang panggil apa, bergerak tu ibtirari dah. Bergerak tu bukan bergerak yang sengaja dah. Duk lari perut terborai dah, hak tu tak lama tu. Hak tu bukan luka sikit tu. Nah, jadi binatang tu dia luka sikit saja, yang mana tak patut sangatlah oleh jadi cepat mati dengan sedikit luka tu. Lepas tu dia kata apa? Dan jika ada gelepar idtirari sekalipun. Ni ghayah mana ni? Ghayah. Nah, ghayah pada kata dinamakan dhan sebelah hayah tu. Hayah mustaqirah. Dinamakan dhan sebelah hayah mustaqirah, duduk depan tu. Ghayah duduk depan. Nah, ghayah bagi hak depan tu. Kan depan tu dia kata apa? Maka dinamakan dhan sebelah hayah mustaqirah, dan waham sebelah madbuh. Ni kena tanda elok-elok ibarat dia. Ghayah kat depan tu, patut dia macam ni. Kita kena ambil maka dulu. Nah, jangan baca lagi ghayah tu. Kita lajak, kita lompat pergi depan tu. Maka dinamakan, maka ni tafriq pada kata seperti tu. Seperti sedikit lukanya. Sedikit luka tu yang tidak sung, yang tidak patut pada ghalib, oleh jadi cepat mati dengan sedikit luka tu. Nah, tafriq dia mana? Maka dinamakan zan, dinamakan sengka sebelah hayah mustaqirah. Hak tu nama sengka sebelah hayah mustaqirah. Nah, jadi dia nama dia apa, hak tu masih lagi zan. Dia sebab sikit sangat luka, kita masih lagi kuat kata dia ni, binatang ni masih lagi ada hayah mustaqirah. Bila kita zan sebelah hayah mustaqirah, dia kata apa? Dan waham sebelah madbuh. Ni hayah madbuh. Waham sebelah madbuh. Madbuh ni hayah madbuh. Jadi bila zan sebelah hayah mustaqirah, dia akan jadi waham lah sebelah hayah madbuh. Zan lawan dia waham, hayah mustaqirah lawan dia hayah mazbuh. Nah, lepas tu dia tak ada hayah lain dah. Dia hanya ada hayah mustaqirah tu lah dengan hayah mazbuh. Jadi belah
belah hayah mustaqirrah tu kita zan, automatik belah hayah mazbuh tu kita jadi waham. Kok tu je. Nak kan waham ni dia bawah pada 50. Kalau zan atas 50. Kalau 50 tu syak. Jadi bila kita berat belah zan dah atas 50, automatik hak sebelah lagi dia akan jadi bawah 50. Nah, bila kita kata 60% kita ni 60% kita letak pada hayah mustaqirrah, maksud dia pada hayah mazbuh dia akan tinggal 40%. Kalau gitu, nah automatik hayah mazbuh dia akan jadi waham. Dia gitu je. Nah, kita ni gini, kita ni nampak binatang kot jauh. Nah, tengok kot jauh tu, dan tengok tu nak macam lembu, tengok juga nak macam kebau. Waktu tu orang panggil apa? Syak. Lembu ke kebau? Lembu ke kebau? Kita pun jalan depan sikit. Jalan depan sikit, tengok ke tanduk tu, nampak macam nak tanduk kebau dah. Berat hala kebau dah. Dia main zon belah kebau. Nah, bila zon belah kebau, dia akan jadi waham belah lembu. Nah, belah lembu ni jadi waham lah. Jadi duduk sengkau kebau. Pi dekat lagi, nampak sungguh kebau. Tu yakin lah habis ya. Itulah bandingan dia macam itulah. Nak faham zon dengan waham. Jadi kita pun dia kata apa? Maka ni tafriq pada seperti itu, maka dinamakan zon sebelah hayah mustaqirrah dan waham sebelah mazbuh ni hayah mazbuh. Patah balik ambil ghayah tu. Patah balik ambil ghayah tu. Dan jika ni ghayah pada kata dinamakan zon sebelah hayah mustaqirrah dan waham sebelah hayah mazbuh tu, dia kata apa? Dan jika ada gelepar idtirari sekalipun, walaupun ada gelepar idtirari, gelepar yang bangsa idtirari, yang bangsa tak sengaja, sekalipun, walaupun ada gelepar yang macam tu, gelepar yang idtirari sekalipun, tak ada masalah, tetap dinamakan hayah mustaqirrah, tetap dinamakan zon sebelah hayah mustaqirrah dan juga waham sebelah hayah mazbuh. Habis hang tu. Sampai tahap tu lah. Dia kalau ikut gerakan yang idtirari ataupun gelepar yang idtirari ni, maksud dia tak ada hayah mustaqirrah dah. Tapi dah luka dia sikit. Luka dia sikit, kita pun tak tahu. Lepas tu dah luka sikit, lepas tu dia ada gelepak lah. Tak tahulah gelepak tu idtirari ke apa, tapi disebabkan luka yang sedikit tu, yang mana luka tu kita kata tak boleh bawa ni, kebiasaan dia tak bawa pada mati ni. Maka kita pun jadi zon belah hayah mustaqirrah. Walaupun ada gelepar yang idtirari pun tak apa. Habis hang tu. Lepas tu dia kata apa? Maka ini rupa. Maka ini mubtada. Maka ini ni bermula ini rupa. Ini rupa mana? Tanda kat tu. Rupa dhan itu seperti sedikit lukanya, tidak sung pada ghalib, jadi cepat mati dengan dia. Maka ini rupa, dan juga umpamanya, umpama ini rupa. Buat lagi lah. Umpama ini rupa ni
khabar bagi ini tu. Khabar dia halal ialah halal dimakan dengan sembelih. Nah, halal kita makan dengan sembelih. Jadi rupa ni halal dimakan. Nah, dimakan akan binatang tu lah. Binatang hak luka sikit tadi ni. Nah, hak ada rupa tu lah. Jadi halal dimakan dengan disembelih. Serta terpancar. Dia tak boleh dia tak boleh sembelih saja. Dia ada syarat lagi. Serta terpancar darah atau gelepar. Nah, ataupun dia ada gelepar. Bahasa kita kata kelepak lah. Masih lagi duk kelepak lagi. Kemudian terpancar atau gelepar tu kemudian. Nah, kemudian daripada sembelih. Kemudian takluk dekat tu lah. Terpancar ataupun gelepar. Terpancar atau gelepar tu kemudian daripada sembelih. Selepas daripada sembelih. Lepas sembelih tu darah masih terpancar lagi. Ataupun ada gelepar yang kuat lagi. Gelepar tu gelepar yang kuat lah. Maka hak tu halal kita makan. Nah, jadi dia mesti ada terpancar darah ataupun gelepar. Hak tu dia jadi apa? Dia jadi dalil kata zon kita tu betul. Nah, zon kita kata ada hayat mustaqirrah tu betul. Nah, zon tang mana? Zon kita nak kata betul tu nak ada terpancar darah ataupun gelepar. Bila kata atau ni dia mana-mana satulah. Nah, dia tak mestinya ada dua-dua. Kalau dia tak ada terpancar darah, gelepar pun tak apalah. Kalau dia ada gelepar, tak ada terpancar darah tak apa. Ataupun tak ada gelepar tapi ada terpancar darah pun boleh. Nah, ada mana-mana satu. Jadi kita faham. Nah, adapun jika tak ada kedua-duanya, nah, tak ada terpancar darah, gelepar yang kuat pun tak ada, maka tak halal dimakan. Nah, hak tu tak halal dimakan. Habis. Boleh faham tak, Fitri? Boleh ya? Hal lain macam mana? Okey. Wan, okey lah. Tengok lagi dia kata apa? Lagi dia kata, dan seperti rupa inilah ditanggungkan kehendak ulama di dalam iqna. Jadi dia kata apa? Dan seperti. Nah, seperti dengan mana di atas. Nah, dan di atas rupa inilah. Rupa ini mana? Rupa tadilah. Rupa zon itu seperti sedikit lukanya tidak sung pada walik jadi cepat mati tu. Patah balik pergi kat itu lah. Jadi dia kata apa? Dan seperti rupa inilah. Nah, rupa zon tu ditanggungkan kehendak ulama di dalam iqna. Macam ni lah kita tanggung, kita ihtimal kehendak ulama di dalam iqna, di dalam kitab yang bernama iqna. Nah, kitab iqna ni apa? Kita ada kitab Bujairibi tu adalah hasyiah dia. Kalau iqna saja tak beli lagi. Nah, jadi tengok dalam kitab iqna ni dia kata apa? Nah, kitab iqna ni kitab muktabar lah, kitab yang sedia maklum lah, yang diiktibar lah. Apa stam pun dia buat ringkasan daripada iqna juga. Kalau tengok fiqh tu, tapi ringkasan je lah. Dengan stam mereka selalu mereka akan study hak tu lah. Dalam buku teks mereka pun asal banyak ambil iqna dululah. Lah tak tahulah macam mana. Di pondok-pondok pun banyak lagi yang baca kitab iqna ni. Tu famous lah kitab iqna tu, kitab fiqh mazhab Syafi'i.
Tapi mengaji iqna' ni depa kata senok lah. Mengaji iqna' ni dia senok. Kena ambil Bujairimi tu pula 4 jilid lagi tambah senok. Habis. Dan ngaji Sa'd dulu dengan Abah Khairul tu bab. Lagi dia kata apa? Tak mana. Jadi dia kata seperti di atas rupa inilah ditanggungkan kehendak ulama di dalam iqna', iaitu kehendak ulama di dalam iqna' tu. Iaitu maksud ibaratnya. Maksud ni ibaratnya ni tuturan ulama tu. Ulama yang dalam iqna' tu. Maksud yang kata ibarat dalam iqna' tu dia kata apa? Dan jika ni ibarat dia. Maksud daripada ibarat tu. Dan jika sampai binatang yang kena luka itu kepada harakat mazbuh. Kalaulah binatang hak kena luka tu dia sampai kepada harakat mazbuh, padahal bersangatan bergerak, gerak sungguh binatang tu, dan disembelih. Elok ada di tu. Kata dan sembelihkan dia, dan disembelih. Tambah di sikit lah. Dan disembelihkan dia kan binatang tu, maka halal dimakan. Halal tu kait. Alhamdulillah. Halal tu kait apabila terpancar darah atau gelepar lepas disembelih tu. Jadi halal dimakan tu bila terpancar darah ataupun gelepar, ataupun ada gelepar lah. Binatang tu gelepar. Lepas itu ni lepas disembelih. Ni pelik lah. Sebab apa? Sebab dia kata binatang yang kena luka kepada harakat mazbuh dah. Harakat mazbuh ni maksud dia gerakkan dia tu ke arah nak mati lah. Harakat ni maksud dia gerakkan tu ke arah nak mati. Dia macam hayat mazbuh jugalah. Dia faham lah. Jadi dalam iqna' ni dia kata binatang tu dah luka dah. Luka tu dia kepada harakat mazbuh dah. Lepas tu binatang tu duk bergerak lagi, duk sangatan bergerak lagi. Kita ambil sembelih, halal makan. Halal makan tu pun bila terpancar darah ataupun gelepar, dia ada gelepar tu gelepar yang kuat lah selepas daripada kita sembelih tu. Ni pelik sebab binatang tu dia dapat luka yang mana dia membawa kepada harakat mazbuh dah. Bila ada harakat mazbuh, kita mesti duk sengkar kata dah harakat mazbuh. Kalau kita zon harakat mazbuh, mana halal makan? Sembelih mana boleh? Kalau zon kata harakat mazbuh, dia kena zon hayat mustaqirrah, tak apalah. Ni pi zon kata harakat mazbuh, pi sembelih, mana halal makan? Kan awal tu dia kata binatang tu ada harakat mazbuh dah. Ni satu benda yang pelik lah. Macam mana kita nak tanggung ibarat dalam iqna' ni? Tu. Tu apa? Kat sini ni dia kata apa? Maka ini ibarat di dalam iqna' ni, ibarat ulama dalam kitab iqna' ni. Maka ini ibarat dia kata apa? Ditanggungkan. Diihtimalkan. Ihtimal ke mana? Ihtimal kata ditanggungkan di atas sampai kepada harakat mazbuh. Sampai tu
dengan jalan waham jua. Sampai tu dengan jalan waham sahaja. Harakat mazbuh tu waham saja, bukannya zon pun. Kau tu. Nah, jadi sampai kepada harakat mazbuh tu dengan jalan waham sahaja. Jalan perasan-perasan saja. Duk perasan-perasan saja kata harakat mazbuh. Bila waham harakat mazbuh, maksud dia zon apa? Zon mustaqirah tadi kan? Zon mustaqirah. Bila zon mustaqirah, kita pergi sembelih, ada tanda dia apa, ada darah terpancar ataupun ada gelepar ataupun gerakan yang kuat lah, maka kat situ halal lah makan. Jadi kita waham saja dia kata. Jadi sampai kepada harakat mazbuh tu dengan jalan waham juga. Jalan waham saja. Sebab ilat pada kata jalan waham tu. Sampai dengan jalan waham tu sebab apa? Sebab ada gerak idtirari itu. Nah, sebab ada gerak idtirari. Gerak yang bukan pilihan dia. Nah, dia ada gerak, dia duduk bergerak. Kan binatang tu tadi dalam Iqna' dia kata apa? Binatang yang kena luka kepada harakat mazbuh, padahal bersangatan bergerak. Tu bersangatan bergerak tu, gerak idtirari lah kalau ikut dah dia sampai harakat mazbuh. Nah, dia bukan gerak ikhtiari. Tapi disebabkan binatang tu bergerak macam tu, nah, kita pun jadi mana? Serta zon hayat mustaqirah. Kita pun main zon, kata duk sengkar, kata hayat mustaqirah lagi. Kalau tengok cara gerak ni hayat mustaqirah lagi ni. Nah, kot tu. Tapi padahal gerak tu gerak idtirari dah. Gerak idtirari dah. Tak apalah dah, kita tengok dia bergerak, kita pun duk zon kata apa? Zon kata hayat mustaqirah lagi. Lepas tu belah hayat mazbuh ataupun harakat mazbuh tu kita waham sahaja. Waham saja. Habis hal tu. Jadi dia kata bukanlah dikehendaki. Bukanlah dikehendaki, yakni oleh ulama di dalam Iqna' tu. Gitu. Ataupun oleh Iqna' tu. Bukan dikehendaki oleh ulama di dalam Iqna' tu dengan sampai kepada harakat mazbuh itu dengan syak atau zon atau yakin. Bukan. Bukan dikehendaki dengan sampai kepada harakat mazbuh. Kan dia kata sampai kepada harakat mazbuh dah tu. Jadi bukanlah dikehendaki tu dengan syak. Bukan nak syak. Syak kata sampai harakat mazbuh. Bukan. Bila syak sampai harakat mazbuh, maksud dia belah hayat mustaqirah pun syak. Bila kata 50% tu harakat mazbuh, lepas tu belah hayat mustaqirah 50% juga. Atau zon sampai kepada harakat mazbuh. Bukan macam tu. Bukan nak zon sampai kepada harakat mazbuh. Kalau zon sampai kepada harakat mazbuh, maksud dia sebelah hayat mustaqirah dia jadi waham dah. Dia waham. Atau yakin sampai harakat mazbuh. Kalau yakin lagi teruk lah. Tak ada dah hayat mustaqirah tu. Belah hayat mustaqirah ni tak berasa apa dah. Tak ada apa dah. Bukan nak macam tu. Kerana ilat pada kata bukanlah dikehendaki tu. Alasan dia. Sebab apa yang kata bukanlah dikehendaki dengan sampai kepada harakat mazbuh itu dengan syak atau zon atau yakin tu? Kerana masalah syak itu, masalah syak itu, syak mana? Syak sampai kepada harakat mazbuh. Kitab dia ni dia tulis ringkas-ringkas gitulah. Sebab di sisi dia maklum, di sisi kita tu yang tak maklum. Sebab tu kita kena takdir sikit, kita kena rajin nulis sikit.
kerana masalah syak itu. Syak mana? Syak sampai kepada harakat mazbuh tu. Kita duk syak sampai tak sampai harakat mazbuh. Sampai ke harakat syak, kita syak harakat mazbuh ke? Tak. Nah, ini tu lah. Jadi masalah syak itu, syak sampai kepada harakat mazbuh tu disorehkan, dijelaskan. Dijelaskan oleh ulama lah dengan haram. Haram. Bila kita duk syak harakat mazbuh, haram lah. Kau tu. Nah, apatah lagi zan. Apatah lagi zan atau yakin mazbuh. Nah, apatah lagi gini, lebih-lebih lagi haram. Kau tu. Apatah lagi kita buat tu. Lebih-lebih lagi haram lah. Lebih-lebih lagi haram. Nah, zan atau yakin mazbuh. Ni harakat mazbuh. Kalau kita zan kata harakat mazbuh, lagilah haram. Ataupun kita dah yakin dah kata sampai harakat mazbuh binatang tu, lagi-lagilah haram. Nah, lagi-lagilah haram. Boleh nampak lah. Kalau syak pun hak duk 50-50. Nah, harakat mazbuh kah ayat mustaqirah, harakat mazbuh kah ayat mustaqirah. 50-50 tu, 50 pun sampai dekat harakat mazbuh pun haram dah. Kalau zal atas lagi pada 50. Nah, 60-70 duk sengka dah. Duk kemah dah, duk sengka kemah dah, belah mana? Belah harakat mazbuh. Lagi haram lah. Lagi tak boleh makan. Nah, bila yakin dah 100% dah, nah yakin 100% dah, tak ada bincang dah bab hayat mustaqirah tu. Dah 100% dah kata dia ni memang harakat mazbuh dah. Hak tu lagi-lagi tak boleh makan. Habis hang tu. Tu maksud daripada perkataan ulama dalam kitab Iqna', yang mana ulama kata apa? Nah, jika sampai binatang yang kena luka itu kepada harakat mazbuh. Jadi sampai kepada harakat mazbuh tu, nah, bukan sampai dengan jalan syak dan bukan sampai dengan jalan zan, bukan yakin. Dia hanya waham sahaja. Nah, sampai kepada harakat mazbuh tu waham saja. Ya. Tertanya, terfikir apa katalah kan situasi tu. Dia boleh dua orang kata belah ayam. Turun seorang dalam keadaan waham, seorang dalam keadaan zon. Ada harakat mazbuh. Jadi hujah tu haram makan tu siapa tak? Hak yang adakah salah seorang saja? Dia hak boleh makan tu halal zon tu lah. Hak zon tu boleh makan lah. Hak zon kata hayat mustaqirah lah. Sak lah. Jadi maksudnya Ustaz, kalau sembelih pun hak yang zon kata hayat mustaqirah boleh makan, kawan tu tak boleh makan walaupun dah sembelih. Mana? Itu lah. Dia nak halal tu hak belah orang zon tu lah. Hak belah kawan tu dia tak lepi lah. Dia duk syok. Dia syok. Dia syok kata harakat mazbuh kan, ataupun dia memang pegang dia zon belah harakat mazbuh. Bila zon belah harakat mazbuh pergi. Habis. Lagi dia kata lagi, dan jika sampai sengoti kepada harakat mazbuh, jika sampai sengoti, sampai sungguh lah, jika sampainya ni sampai oleh binatang itu, takdir sikit kot tu. Jika sampai yakni oleh binatang itu,
sampai sengoti, sampai sungguh. Sampai tu kepada takluk kat sampai, kepada tu takluk sampai. Sampai tu kepada harakat mazbuh. Dia sampai sungguh dah lah kepada harakat mazbuh tu. Dengan takluk dekat sampai lagi. Sampai tu pula, sampai sengoti tu, sampai sungguh tu pula, dengan tidak ada takwil ibarat iqna' itu. Kita tak takwil ibarat iqna' tu. Kita tak ihtimal. Kita tak tanggung. Nah, kata sampai tu hanya atas jalan waham saja. Kita tak tanggung kot tu. Kita kata sampai sungguh. Nah, harakat mazbuh. Maka jawab bagi jika tu. Maka pasal apakah? Sebab apakah halal dimakan? Sebab apa halal dimakan? Nah, ni muskil lah. Kalau kita kata sampai sungguh harakat mazbuh, macam mana boleh kata halal makan? Nah, sebab kita nyata dah bila dia hayat mazbuh dah ataupun harakat mazbuh dah, sembelih pun haram makan. Nah, binatang yang harakat mazbuh atau hayat mazbuh ni. Nah, kita duk kita pula kuat belah kata dia tu hayat mazbuh, melih pun tak boleh dah. Nah, haram lah kita makan. Kalau sembelih pun haram makan. Jadi pasal apakah halal dimakan? Ni musannaf tanya balik lah. Nah, pasal apa halal makan? Maka barangkali ni barangkali halal dimakan tu. Abang tu. Nah, barangkali musannaf tolong jawab lah. Pasal apa halal dimakan? Nah, barangkali boleh jadilah kot ni kot. Barangkali halal dimakan tu. Nah, ataupun kita kata barangkali pasal halal dimakan. Boleh tak? Nah, barangkali pasal halal dimakan, sebab halal dimakan tu. Mana tidak sunyi daripada dua pasal. Dia tak sunyi daripada dua pasal. Nah, dua sebab. Mana satunya badal pada kata dua. Satu daripada dua tu halal dimakan dengan tidak syarat. Tidak syarat ada hayat mustaqirah. Boleh jadi nak halal makan tu sebab tak ada syarat nak ada hayat mustaqirah. Hanya mazbuh pun, ni hayat mazbuh ataupun harakat mazbuh pun halal juga. Barangkali kot tu kot. Hak ni hak orang faham lah. Nah, hak orang faham daripada iqna' tu. Dia nak hak orang pergi faham kata apa, boleh makan dengan sebab depa kata apa, depa ambil faham daripada ibarat iqna' tu, depa kata boleh makan lah walaupun dah sampai harakat mazbuh. Walau ayam yang kena tindih hak sebelum ni, hak awal-awal itu ayam yang kena tindih, boleh jadi orang tu waktu tu dia ambil ibarat iqna' nak membolehkan makan ayam yang kena tindih tu. Lepas tu dia kata lah tu dalam iqna' tu kata hayat mazbuh pun boleh lagi ambil ni. Kita ambil piduk sembelih dia apa semua ada terpancar darah apa boleh makan. Jadi dia kata apa, barangkali kot ni lah halal dimakan dengan tidak syarat ada hayat mustaqirah. Hanya mazbuh pun halal juga. Hanya hayat mazbuh pun halal juga. Kalau kita kata kot tu, maka tentu berlawan dengan nas-nas ulama. Mesti berlawan dengan nas-nas ulama. Teks-teks ulama yang mana ulama kata haram makan bila dah sampai hayat mazbuh ataupun harakat mazbuh. Dengan sungguh sampai kepada harakat mazbuhat ni tak boleh makan dah. Tak boleh. Kalau sembelih pun tak boleh dah.
Kok tu. Dan mesti berlawan dengan nas-nas ulama. Tu satu. Kebarangkalian lah orang faham kok tu kot. Nak. Orang faham kata boleh jadi depa faham kata boleh makan tu tak syarat ada hayat mustaqirah, boleh jadi kot tu. Maka hak ni dia akan berlawan lah dengan nas-nas ulama. Satu. Kedua badal pada kata dua pasal lagi. Kedua pasal tu sebab ada alamat itu. Sebab ada alamat itu. Alamat itu kita takdir sikit. Alamat itu yakni alamat hayat mustaqirah selepas sembelih. Bab tu. Alamat hayat mustaqirah selepas sembelih. Sebab ada alamat itu, yakni alamat hayat mustaqirah selepas sembelih tu, jadilah binatang itu hayat mustaqirah. Boleh jadi kot hak depa kata binatang hak ada harakat mazbuh sungguh ni halal dimakan tu, boleh jadi kot. Boleh jadi depa duk faham kata apa, sebab ada alamat hayat mustaqirah tu yang menjadikan binatang itu hayat mustaqirah. Boleh jadi kot tu kot. Mula kata harakat mazbuh. Harakat mazbuh. Lepas tu tengok ada tanda hayat mustaqirah. Pi sembelih ada darah terpancar. Lepas tu tukar jadi hayat mustaqirah kot. Boleh jadi orang faham kat tu kot. Kat tu. Dia kata apa? Maka tentulah bahung. Ayah dia ni semua dia je bohong tu. Bahung. Bahung. Kau pilah kitab apa? Kitab Taqribul Ikhwan ke, semua bahung itu. Bahung. Bahung tentulah bahung. Bohong lah. Sebab apa tentulah bohong? Ilat tentulah bohong tu. Kerana ilat pada kata tentulah bohong tu, kerana berhimpun dua yang berlawanan. Itu mustahil pada satu ketika. Pada satu ketika ni, pada satu masa. Berhimpun dua yang berlawanan pada satu masa tu mustahil. Mustahil. Mana dua yang berlawanan? Itulah harakat mazbuh dengan hayat mustaqirah. Harakat mazbuh dengan hayat mustaqirah. Mula kita kata binatang ni ada harakat mazbuh sungguh ni. Ada harakat mazbuh sungguh ni binatang ni. Lepas tu pi ambil sembelih, darah terpancar dan hayat mustaqirah lalu. Bubuh pula, hayat mustaqirah pula binatang ni. Saat harakat mazbuh, saat harakat hayat mustaqirah, maka dia akan berhimpun dua yang berlawanan. Lagi dia cerita tu. Kerana ilat pada kata berhimpun dua yang berlawanan tu. Ada orang panggil illatun li illatin. Ilat bagi ilat. Ilat bagi ilat tu berhimpun dua perkara yang berlawanan tu. Kerana dahulunya kita kata mazbuh sengoti dah. Dahulunya kita kata mazbuh ni, harakat mazbuh sengoti dah, sungguh dah. Harakat mazbuh dah. Memang harakat mazbuh sungguh. Ke arah nak mati dah. Dan kemudian daripada sembelih. Ni selepas daripada sembelih jadi mustaqirah pula. Jadi hayat mustaqirah pula. Kita ambil sembelih, tengok hayat mustaqirah pula dah. Jadi kot tu. Jadi dia akan berhimpun lah harakat mazbuh dengan hayat mustaqirah. Orang hak tu mustahil lah. Mana boleh dua benda yang berlawanan berhimpun? Tinggi dengan rendah berhimpun, siang dengan malam berhimpun, tak boleh. Sebab dua tu dua yang berlawanan. Kot tu. Habis hang tu. Sedap tu. Bila orang tauhid ni
orang alim tauhid ni dia bahas fiqh lagi halus nah halusi sungguh Tok dia sekam ni sebab dia alim sungguh tauhid. Nah, alim sungguh tauhid dia. Tauhid alim hak lain pun alim jugalah. Tak, hak lain pun alim juga. Tapi nak abang kata bila dia main bahas fiqh dia halusi sungguh. Nah, dari sudut ibarat cakapan ulama dia halusi sungguh. Ni kata tok guru. Nah, dia tok guru pondok tu macam itulah. Nah, depa selalu tengok ibarat ulama ni depa akan halusi tengok parti sungguh-sungguh. Nah. Payah ni. Tak boleh ganti macam Tok D ni payah jugalah. Nah, hak jenis halusi sungguh-sungguh ni. Bukan senang ni. Jadi dia kata apa? Lepas tu dia kata kalau kita pergi baca sendiri ikhna tu. Tu yang kita kata senok tu. Tang ni yang senok pakai telan sungguh bulat-bulat tu. Lepas tu duk jajar kat orang, harakat mazbuh boleh lagi dalam ikhna abang boleh. Datang hak sampai harakat mazbuh pun ambil sembelih boleh makan lagi. Nah, padahal sampai harakat mazbuh tu tengok atas jalan mana? Jalan waham kita saja. Nah, waham tu je. Nah, bukan syak, bukan zon, bukan yakin harakat mazbuh tu. Kau tu. Habis hang tu. Jadi dia kata apa? Kalau begitu tentulah dikehendaki dengan sampai kepada harakat mazbuh dahulu itu dengan jalan waham jua. Nah, kalau begitu, kalau daripada huraian yang tersebutlah, daripada musannaf hurai awal tu, nah, tentang masalah iqna' ni, nah, kalau begitu tentulah dikehendaki dengan sampai kepada harakat mazbuh tu, sampai kepada harakat mazbuh dahulu itu. Nah, yakni pada ibarat iqna' tu. Nah, pada ibarat iqna' tu sampai itu mana? Dengan jalan waham jua. Nah, dengan jalan waham. Waham ni apa? Perasan saja kata harakat mazbuh, bukan harakat mazbuh sungguh. Nah, bukan harakat mazbuh sungguh. Habis hang tu. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam ni wallahu alimun bihaqiqati ma aqulu laka. Nah, wallahu alimun, Allah yang maha mengetahui, bihaqiqati, dengan hakikat hakikat barang, aqulu laka, yang berkata oleh aku bagi engkau. Nah, habis. Tu wallahu alam. Adapun rupa syak itu seperti kita tembak umpama pelandu. Hak ni minggu depan pula. Dia tak boleh pergi darah hangat, dia pening. Duk harakat mazbuh hayat mustaqirah, dia kena setengah jam. Dia duk main kot telinga dua tu. Bila duk main ke telinga dua tu, lah kali ikut ustaz lah nak kata apa. Saya tak berfikir lah. Nanti saya dengar rakaman balik. Hak tu pasien dia. Nak dia pening je gitu. Tengok kitab kita. Nah, nak setting Facebook lah.